Pada malam ini membicarakan tentang kefakiran. Fakir ni ada banyak maksud. Fakir yang ni orang yang berhajat kepada harta kerana miskinnya. Fakir yang kedua kerana jahilnya berhajat pada ilmu. Fakir yang ketiga orang yang memiliki hajat yang tertentu mengharapkan pada pertolongan pada satu pihak yang lain. Lebih-lebih lagi, segala kefakiran tersebut menunjukkan kata bahawa hamba berhajat sangat kepada Tuhannya. Confirm benda tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bin qadatan farju bihil qurab wa taqada bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala an yusabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'da. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada pimpinan Masjid Al-Falah USJ sudi menerima anda pada malam ini untuk kita menyambung perbincangan kita, perkongsian daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalaini yang qaddasallahu syarrah pada kitabnya Fathur Rabbani. Pada malam ini membicarakan tentang kefakiran. Fakir ni ada banyak maksud. Fakir yang ni orang yang berhajat kepada harta kerana miskinnya. Fakir yang kedua kerana jahilnya berhajat pada ilmu. Fakir yang ketiga orang yang memiliki hajat yang tertentu mengharapkan pada pertolongan pada satu pihak yang lain. Lebih-lebih lagi, segala kefakiran tersebut menunjukkan kata bahawa hamba berhajat sangat kepada Tuhannya. Confirm benda tu. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu pada majlisnya di madrasah pada 5 Syawal 545 Hijri. Biasanya engkau dipelihara Tuhan bila engkau tidak punya. Maksudnya apa? Kita menyadari bahawa kita ni sedar diri sungguh-sungguh, aku tak ada apa-apa sebenarnya. Keliling aku, apa yang ada, apa yang aku milik, semuanya Allah Ta'ala punya. Baik namanya harta, baik namanya tanah, baik namanya ilmu, baik namanya amalan yang kita buat. Semuanya dengan izin Allah Ta'ala bagi pinjam, bagi kita buat sikit. Gitulah. Kelalaianmu terhadap Tuhanmu dan ketidakingatanmu kepadanya akan menjauhkan dirimu daripadanya. Kita ingat Allah mungkin setengah daripada kita 5 kali sehari, yakni ketika solat fardu. Ingat masih ibadat. Luar daripada ibadat tak ingat dah. Itu pun sebahagiannya ingat masa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Contohnya, satu lagi masa bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah sembahyang aku, baru ingat. Masa tu lepas takbiratul ihram, letak tangan je terbang terus pergi IOI, pergi Mid Valley, pergi Teluk Intan, merayau habis. Kerana kita ni manusia memang macam tu lah, orang awam. Itulah kan. Baik. Mujurlah adanya solat 5 waktu tu. Kemudian kita pula terpilih pula mendirikan solat 5 waktu. Ada orang-orang yang tidak terpilih. Sebab apa? Allah Ta'ala pun tak ingin. Sebab dia semayang pun macam tak semayang lah. Ataupun hati dia bukan ingat Allah Ta'ala langsung pun. Dia hanya berhajat dengan hukum-hukum Allah ni masa bila nak kahwin, nak berkhatan, nak korban. Kalau tak korban rasa macam tak raya. Nak semayang raya, masa tu ingatlah. Masa lain terus luput ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita bicara lebih lagi jauh daripada itu, ke dalam lagi. Yang ini adalah kita jangan jadi orang yang lalai. Di dalam solat ingat Allah, di luar solat pun ingat Allah, lalu dia tak buat kerja jahat.
Dia takkan jadi seorang yang kaki rasuah. Dia takkan jadi orang yang menggugut-ngugut orang lain, menipu daya, khianat dan sebagainya, sebab ingat Allah. Orang yang buat khianat kerana dia lupa pada Allah, situ je. Kalau begitu, lebih baiklah kamu kembali sedar sebelum kamu dipukul, yakni diazab. Bila diazab tu? Masa mati nantilah, dengan sakaratul maut. Bahkan selepas mati pun diazab. Bahkan lebih lagi teruk daripada itu, khawatir takut dicampakkan ke dalam neraka Allah, na'udzubillah min zalik, lebih-lebih lagi diazab. Dihinakan serta digigit oleh ular bala bencana. Nak tunjuk kata apa? Pedihnya azab itu termasuk terasa bisanya tu ke dalam. Sehingga dia sebutkan ular, bahasa simbolik, kalajengking, bahasa simbolik. Apa-apalah yang berbisa. Barangkali sebahagian daripada kita tak pernah kena bisa ular, kan? Kena batuk pun ular yang tak ada bisa, contohnya lah, kan? Barangkali ada sebahagian daripada kita pernahlah kena gigit lipan sikit je, ataupun kena segat tebuan satu liang aja, ataupun lebahlah satu liang. Kalau tebuan tanah, tuan-tuan 5 liang, contohlah ada gigit 5, boleh mati dah. Tebuan tanah yang color merah, color oren dengan hitam tu, gitu kan? Allah, bisanya terasa berdenyut-denyut sampai memberhentikan jantung. Bayangkan lebih lagi di dalam negeri akhirat, lebih daripada tu. Sebab kamu belum terasa pedihnya bala dan bencana itu, maka kamu terus berbangga diri, lupa akan Allah Ta'ala. Bangga diri kat sini apa benda? Kita mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan bagi kita, mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi bagi kita. Tetapi sekadar pengakuan, tetapi penyembahannya kepada Allah, pembuktian kehambaan itu mana dia? Hanya sekadar mengaku cukup ke? Tak cukup. Maka perlu dilakukan dengan kelakuan pembuktiannya. Orang kalau dia nak menikahi seorang perempuan, dibuktikan dengan cukup dalam hati ke? Tak, dia kena bagi mas kahwin kerana nak berkahwin. Adanya akad nikah yang dia kena sempurnakan, adanya 2 saksi, adanya maharnya dan mas kahwinnya tu tadi. Barulah nampak, inilah dia tujuan dia. Apa? Nak kahwin. Inilah dia buat ibadat ni, tujuannya apa? Mengaku adanya Tuhan. Penyembahannya tu ada, perkara kerja buatnya tu ada, bukan benda simpan dalam saja. Gitulah, dibuktikan dengan kelakuan. Baik. Ingat, janganlah kamu selalu bergembira dengan apa yang sedang kamu nikmati sekarang. Kerana semua itu adalah suatu keadaan yang tidak tetap, benda yang akan hilang. Ya. Ada orang baru beli BMW. Oh, enjoy, seronok, dah lama aku simpan ni. Setengah tu pula bukan simpan, keluar KWSP, nak beli BM 5 series ke 3 series ke, ikutlah, kan? Baru je parking, plastik sofa dia tu, kursi dia tu tak buka lagi, banjir terus. Oh, setengah-setengah kereta pun tak nampak, hilang terus. Mana pergi belayar atas kereta belayar, tuan-tuan, kan? Benda sekejap je Allah Ta'ala nak tarik. Hari ni aku tarik kereta, aku tarik motor, hilang. Rumah pun aku tarik, tinggal tangga semata-mata. Masa tsunami dulu di Kuala Muda, Kedah, bukan tangga, bukan bumbung, bukan dinding, bukan tiang, jamban aja yang tinggal. Ya, kami buat misi menyelamat, membantu di Kuala Muda, Kedah. Lalu kami naikkan dinding daripada papan-papan yang hanyut, naikkan dulu toilet. Barangkali ramai-ramai yang NGO yang datang nak tolong ni, 2004 tuan-tuan, barangkali ramai yang nak menolong ni, sekarang dia nak guna toilet, mana ada toilet kat sini? Jauh, masjid jauh umpamanya. Itu kan, kita naikkan, tengok paip air elok je, ada air cantik, naik aja terus beratur orang macam Najib tepi Ramli nak guna. Itu sedikit pengalaman lah. Baik. Yang pasti nikmat-nikmat itu akan hilang sedikit masa lagi. Cuba lihat apa kata Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan
Nanti apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepadanya itu, maka dengan tiba-tiba kami merampasnya daripada mereka. Allah Ta'ala nak sentap, bila-bila masa je sentap. Letaklah agensi apa benda yang ada, bomba, ATM, APM, apa lagi, NATMA, bubuhlah, katakanlah 20 agensi standby. Sekali impak yang datang banjir tu terlalu besar, boleh tak buat? Tak boleh. Masa-masa kena tunggu reda tu baru boleh masuk. Ke masa berlaku tu boleh masuk? Tak boleh. Allah Ta'ala tahanlah jawabnya. Standby lah macam mana pun. Tak menafikan usaha ikhtiar kita kena buat. Ya, bersiap sedia. Allah Ta'ala boleh palingkan. Pergi standby di sebelah timur, sekali kena di sebelah barat. Ataupun tiba-tiba tahun depan ubah standby kat sebelah barat, tengok kena belah timur. Ataupun standby timur barat, tiba-tiba dia kena selatan. Mana tahu? Kerja Allah Ta'ala. Dia nak bagi kenalah, tak kenalah. Tetapi kita berusaha sahaja. Dan pada perancangannya, KPI-nya, kompetensinya, semua anggota-anggota yang terlibat dan sebagainya semua diberikan latihan. Silakan, tak ada masalah. Tapi ingat kuasa Allah yang mengatasi semua sekali. Maka jangan lupa berdoa, berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah. Kalaupun berlaku akan datang, yang sederhanalah, jangan yang besar-besar. Namun umat manusia juga perlu menyadari bahawa musibah-musibah yang datang itu juga tak dinafikan, kerana terlalu banyak manusia itu melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata semua yang kena tu begitu, tidak. Dia akan kena akan sekali borong. Di situlah ada yang baik-baik, di situlah ada yang bertakwa, di situlah ada makcik, pakcik yang tua-tua, anak-anak yang kecil baru masih menyusu, yang baru lahir sekalipun ada, semua sekali. Itu kan tuan-tuan? Allah Ta'ala hantar sebagai satu peringatan, kembali balik ingatan kepada aku dengan takwa. Baik. Penjelasannya. Syekh kita menampakkan penyesalannya. Mengapa manusia sampai lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini dia cerita ni pada zaman dia 545 Hijri. Kita sekarang 1443. Tolak 545 Hijri, berapa tahun tu ke belakang tu. Punya jauh dia dengan kita. Ini pada zaman dia. Zaman kita lagi jauh daripada tu kelakuan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Malaysia kita ini 80% orang Islam, sekadar Islam, salatnya tidak. Hanya 20% saja yang salat. Tolak pula yang 20%, bagaimana yang Fatihahnya betul, yang tak betul, tak kira lagi tu. Betul kan? Sebab itulah solatlah yang sempurna membetulkan perangai manusia. Apabila 80% jumlah yang terlalu besar, majoritinya ramai yang tidak betul perangainya, maka khawatir apabila kena impak musibah itu, maka kenalah pada yang lain juga. Kita perlu buat cara macam mana tuan-tuan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pesan memesan dengan benda-benda takwa, kan? Pesan memesan dalam keadaan ruang yang kita mampu. Facebook pesan kembali pada Allah. Yang tak solatlah, yang tak belajar tentang ilmu agama, belajarlah. Itu. Jangan nanti kita diazab lagi dengan musibah-musibah yang akan datang yang tidak kita ketahui, dengan COVID yang belum selesai dan sebagainya. Semua ni petunjuk daripada Allah bahawa dunia ini akan sampai pada akhir dia, satu demi satu penyakit dan musibah. Baik. Padahal hidup manusia di dunia sangat singkat dan akhirnya akan kembali menemui Tuhannya, membawa hanya amalan sebagai bekalannya. Mujur kalau ada bekalan, tapi tengok pula bekalan tu yang mana Allah Ta'ala terima daripada banyak-banyak yang kita buat. Katakanlah 60 tahun kita hidup, tolak umur akil baligh, katakanlah umur 15 akil baligh, kan? Keseluruhan umur 60 tahun kita hidup atas dunia, tolak 15. Berapa tahun saja yang kita beramal. Dalam kita beramal tu pula yang wajib-wajib, yang sunat-sunat kurang, umpama contohnya.
ataupun 90 tahun, 100 tahun lah umur kita, tolak umur 15 tahun. Antara 1 tahun hingga 15 tahun tolak, belum akil balik lagi. Tapi kira-kira banyaknya masa habis kot lain. Tidur sekian banyak, makan sekian lama, kan? Ikutlah hobi-hobi yang kita buat dan sebagainya, sekian banyak dan sebagainya. Tengok-tengok amalan sikit, dah lah sikit, yang mana yang Allah Ta'ala terima. Khawatirnya, risaunya kita. Kalau kita nak perjalanan jauh, bermusafir balik kampung, bang, kita tak payahlah masak bang, kita tak payahlah beli, orang ramai dekat R&R, orang ramai dekat hentian-hentian tu dan sebagainya, kita masak dari rumah. Mi kari pula, kari ayam, masak nasi, kari ayam, daun selom, pucuk pegaga, sambal belacan, ikan kering. Dah mendidih kari ayam tu, masuk dalam bekas, tutup, tak tunggu sejuk. Nasi panas-panas, masuk dalam bekas, tak tunggu sejuk, tutup rapat. Sayur, ulam pegaga sikit, sambal belacan sikit. Perjalanan biasa 8 jam baru sampai ke kampung, contoh. Tiba-tiba kita buka bekalan, bang, dah lapar dah ni, dah pukul 3, betul tak? Pukul 8 pagi, dah sampai pukul 3 petang, memang lapar dah lah. 4 jam selepas kita makan, kita akan terasa kelaparannya. Bayangkan pukul 8 pagi sampai pukul 3, lebih daripada 4 jam pun, kan? Singgahlah di bawah pokok yang rasa selamat. Bukalah bekalan tadi, tengok nasi dah berair, basah. Tak ada macam dekat-dekat nak basi. Yang ada sambal belacan, okey lah. Pucuk, ulam, dah layu dah. Kari ayam yang dimasak pagi tadi tu, buka-buka, dah belengas-lengas dah. Kalau angkat karinya tu, belendir gitu, maknanya dah basi, rosak. Itu atas dunia. Bang, rosak lah bang kari ayam kita. Kita singgahlah kedai-kedai makcik-makcik bawah-bawah pondok apa semua tu. Boleh leja beli. Itu atas dunia. Bekalan yang kita nak bawa, nak makan, rosak, boleh singgah lagi tempat lain. Tetapi akhirat, kalau rosak amalan kita yang jadi bekalan itu, boleh singgah lagi tak ambil kat tempat lain? Tak ada. Situlah dia metafora dia, tuan-tuan. Jika dia terus-menerus lalai dalam kemewahan dunia dan kenikmatannya yang sangat sementara, bila ada masa lagi untuk beramal dan mengumpul bekal akhirat, ada orang dia tunggu, nanti aku pencen, aku sampailah ke surau. Dah prepare dah, esok nak update di status di Facebook dia, last day punch card, kau tolong ambil gambar aku. Ataupun aku nak selfie rasa macam tak cantik lah, kau tolong ambilkan gambar, aku nak punch card kali yang terakhir. Esok aku nak raikan duit jadi beli SP, gratuity, plan perancangan nak terbang sana, terbang sini, ikutlah macam-macam. Rupa-rupanya hari yang dia punch card terakhir, itulah hari yang dia akan mati rupanya. Kawan-kawan di mana-mana organisasi lah, dulu umur pencen 55, dan naik 56, dan sekarang 60. Ada yang 55 dah fikir-fikir dah, kalau ada VSS aku nak ambil lah. Tak nak dah serabut tension sana, tension sini. Boleh aku enjoy, umur 55 pun kita boleh SP, boleh keluar dah semua. Gratuity apa-apa lagi boleh enjoy lah, kan? Begitu kan fikir. Tak payah tunggu 60 lah. Tiba-tiba tak sampai 60 pun, taklah dah ambil dah nyawa, kan? Dimatikan dengan sakit yang mengejut dan sebagainya. Ramai sangat. Kita jangan kira orang lelaki, orang perempuan, orang lelaki mati dulu ya. Di Malaysia ni rekod kematian lelaki perempuan stabil, sama. Kalau kelahiran, masih lagi lelaki mendahului perempuan. Statistik lelaki dan perempuan, lelaki 11, perempuan 10 Malaysia. Negara luar lain, ramai perempuan berbanding lelaki. Negara luar tu kan. Tapi harus ingat, berapa ramai yang di dalam Malaysia ni yang ditinggalkan sendirian isterinya itu, kematian suami ataupun diceraikan dan sebagainya, itu pun sangat ramai. Macam tu. Gitu ya. Baik. Okey. Jadi hendaklah dia sedar akan dirinya yang akan binasa itu. Kita akan rosak, tuan-tuan. Kita akan rosak. Kita mati, kita akan jadi memburuk, membusuk.
3 hari lepas, 4 hari lepas, Ana berbincang dengan sahabat Ana, Ustaz Amir Muttaqin. Kita nak buat buku pengurusan jenazah yang komplit, termasuklah jenazah-jenazah foreigner, pendatang asing yang beragama Islam. Bagaimana langkah-langkah prosedur yang perlu diikuti, langkah-langkah pengurusan mayat-mayat yang cedera parah bagaimana, langkah menguruskan jenazah yang ada wabak penyakit bagaimana, termasuklah HIV bagaimana. Mula-mula tajuk yang asas, yang basic, jenazah biasa, kemudian yang complicated dan sebagainya lah, begitu. Tiba-tiba anda teringat kes kematian di Highway Lekas semasa PKP bermula 18 Mac 2020. Tuan-tuan, Mac 2022 ni genaplah 2 tahun ya. Genaplah 2 tahun COVID kita tempuh ni. Baik, tiba-tiba ada satu keluarga tu, dia buat laporan polis, anak dia tak sampai ke rumah, hilang dalam perjalanan. Rupanya hari perjalanan dia tu hari yang bermulanya PKP esok hari. Maka malam tu dia travel daripada KL nak balik ke Negeri Sembilan, Seremban barangkali, begitulah. Tahu-tahu tak sampai-sampai, last message on the way nak balik. Last message on the way. Budak remaja umur dalam 22, 23 gitulah. Kan? Rupa-rupanya senyap, tak ada kabar berita, yalah. Semua orang berdiam diri di rumah 2-3 bulan begitu. Zaman yang roti gardenia menjadi rebutan. Ingat tak tuan-tuan? Ingat kan? Allahu Rabbi. Baik. Selepas daripada tempoh tu barulah dibuka semula. Peronda-peronda lebuh raya pun mula membuat maintenance dan sebagainya. Apa yang perlu dikeliarkan, dibersihkan. Kan sekejap on, sekejap off, sekejap on, sekejap off. Ketika on tu dilaksanakanlah pembersihan dan memantaulah lebuh-lebuh raya, sama ada yang di lorong tengah ataupun yang di tepi tu. Tiba-tiba terlihat ada objek, nampak macam helmet, nampak macam jaket. Apabila dirapati, ya betul, helmetnya ada, jaketnya ada, seluarnya ada, kasutnya ada. Tetapi di dalam helmet, di dalam jaket itu hanyalah tulang temulang. Rupanya adik ni dia terbabas sendirian. Tak tahulah sama ada dilanggar lari ataupun tidak, tapi motornya tak nampak. Tapi semua pakaiannya, wallet-wallet dia, jam tangan, semuanya ada. Tetapi tinggal tulang temulang saja di dalam pakaiannya. Itu diuruskan oleh sahabat kami lah, Ustaz Amir Muttaqin. Itu dia kan tuan-tuan, kita pasti akan hancur, tinggal tulang. Kecuali orang yang Allah Ta'ala pelihara, tidak dihancurkan tubuh dia. Itu pilihan Allah. Banyaklah pengalaman-pengalaman orang-orang yang menguruskan jenazah. Kalau contoh yang berlaku di seberang Perai Utara, satu pengalaman ketika mana kami menghantar bantuan untuk orang-orang fakir miskin di sana. Kita masak nasi Arab untuk jamu orang fakir miskin, di samping barangan-barangan yang kita dah siapkan ni nak bagi pada jemaah. Tengok tepi, tengok di hadapan mihrab masjid tu, di luar dinding tu, kenapa tanah perkuburan kat sini double dia punya batu nisan, double, bahagian kaki 2, bahagian kepala 2. Lalu Ana bertanya kepada Tok Siap, rupanya dia dah pengalaman uruskan jenazah kat itu 20 tahun lebih. Dan kat sini rupanya kubur bertingkat. Dia cerita, di sini kubur bertingkat Ustaz. Oh begitu. Abang nak tanya sikit, ada tak pengalaman-pengalaman yang manis abang menguruskan jenazah-jenazah ni? Banyak, dia kata. Ada yang dikebumikan jenazah menantu kepada Tok Guru. Apabila dikebumikan, digalikan tu, semerbak bau wangi daripada kubur belah bawah. Yang mana setiap malam pukul 12 hingga pukul 3-4 pagi, bau tu datang, bau harum macam kasturi tu keluar daripada kubur tu. Lalu dekat anjung masjid. Lalu kalau orang yang singgah, tak pernah singgah, tak tahu cerita tu, lalu cabut lari dia. Wangi semacam ni cabut, gitu kan. Orang kita macam tu lah, asal wangi je lari. Gitu. Rupanya wangian tu datang daripada waliullah, kubur dia, Tok Guru. Gitu tuan-tuan. Ada juga yang wangi tu datang daripada seorang ustazah guru Al-Quranul Karim. Juga mayatnya tidak reput-reput, dah lebih 12, 13, 15 tahun dah. Yang Tok Guru tadi lebih daripada 20 tahun dikebumikan, tak reput-reput. Allah Ta'ala pelihara. Yang mana Allah Ta'ala nak peliharalah. Itulah. Hakikatnya kita semua ni tak ada apa-apa, tak wujud pun. Yang wujud hanya Allah. Hak yang sebenar wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain semua akan hancur. Tapi ingat, kita akan dikembalikan balik pada negeri akhirat, bermula daripada tulang sulbi kita yang hujung sekali di tulang belakang ni.
Dibakar ke, dibuat apa ke, dia tetap ada. Dia tetap ada. Begitu ya. Baik. Seterusnya. Jadi hendaklah dia sedar akan dirinya yang akan binasa itu. Kita semua akan binasa macam tulang temulang tadilah. Dan ingat baik-baik bahawa bekal akhirat itu mesti dikumpulkan dari sekarang. Bila kita meninggalkan dunia ini, semua bekalan itu telah pun kita sediakan. Minta-mintalah tuan-tuan. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta kematian yang baik. Allah Ta'ala tahu kejadian kita di awal bagaimana baik buruk kita. Sekarang pun Allah Ta'ala tahu benda yang tersembunyi ataupun benda yang terserlah di hadapan orang maupun di belakang orang. Akan datang kita tak tahu bagaimana saat kita sebelum sakaratul maut, baik ke tidak tak tahu. Minta doa baik-baik, kerana doa itu juga boleh mengubah takdir dengan izin Allah. Usaha ikhtiar satu bab, doa satu bab. Kedua-duanya kena seiringan. Usaha ikhtiar namanya amal taat dan menjauhi maksiat. Tawakal berada padanya dengan adanya doa, mengharap dengan harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Baik. Lalu diberikan balasan untuk menghuni syurga sebagai ganjaran daripadanya, daripada Allah. Daripada mana? Rahmat kasih sayang Allah. Kita masuk syurga bukan kerana amalan, tetapi amalan itu menjemput redha Allah. Jadi masuk syurga apakah dengan amalan? Tak, dengan redha tadi. Menjemput redha adalah amalan. Jadi amalan itu perlu ada. Bukan hanya sekadar Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, dia maafkan kita nanti, sembahyangnya tidak. Salah besar lah. Itu namanya angan-angan mat jenin. Itulah. Baik. Jika dia tidak berhasil mendapat syurga, maka tiada lain lagi tempatnya dari neraka. Na'udzubillah min zalik. Di mana di situ dia akan dipukul dan dihina, akan digigit oleh ular-ular siksanya dan kala jengkingnya. Dan seterusnya dari segala macam siksaan yang telah disediakan di dalam neraka itu. Na'udzubillah min zalik. Dia kalau dalam kitab Al-Kabair tuan-tuan, setiap ahli neraka tu, dia tengok orang ni macam ni keadaannya, macam ni, orang ni macam ni keadaan. Dia tahu keadaan ni sebab kesalahan apa, keadaan ni sebab kesalahan apa. Ini makan harta anak yatim, dia ni riba, dia ni bunuh diri. Macam mana dia tahu yang orang tu bunuh diri? Di dalam neraka Jahannam, dia panjat tempat tinggi, dia terjun. Dia panjat balik, dia terjun. Dia panjat balik, dia terjun. Oh, dia bunuh diri dulu, terjun bangunan. Ada yang duk tikam perut, kan, mati, hidup balik semula, tikam balik semula. Dia mati kerana bunuh diri, menikam diri sendiri. Ada yang kerana meminum racun, maka ahli neraka yang lain perasan, oh ini kesalahan dia, ini kesalahan dia. Masing-masing melihat kesalahan masing-masing, tahu dah. Begitu ya rupa-rupanya. Allahu Akbar. Baik. Maka takutilah neraka itu dengan menyediakan diri dari sekarang dengan amalan yang boleh membawanya kepada syurga dan menjauhkan dirinya dari siksa neraka. Tuan-tuan, orang yang apabila dia menyedari bahawa dia telah mati, perkara pertama yang diminta sangat dengan Allah, nak hidupkan sekejap, ya Allah boleh tak? Apakah yang dia ingin lakukan di atas dunia yang sementara yang diminta tu, kalau dapat sehari lagi bagus, tak dapat sehari sejam pun jadilah ya Allah. Dia kata nak bersedekah, nak bersedekah. Sedekah ni seolah-olah anak kunci kepada membuka pintu-pintu syurga yang sekaliannya. Itu tuan-tuan. Ada orang di sebelah utara VIP lah. Pendapatan bulanan dia di usianya dah 70 tahun, hampir 80 tahun dah. Kan? Hanya menggunakan 10,000 daripada 80,000 hasil dapatan dia setiap bulan. Dia beritahu yang kepada ustaz kat sana lah, untuk apa saya nak guna 80,000 ustaz, saya makan apa yang orang makan.
Orang makan siakap, saya makan. Orang makan ikan merah, saya makan. Orang makan udang galah, saya pun makan juga. Dan orang makan roti canai, saya pun makan roti canai. Tak habis 10,000 suami isteri. Anak-anak dia ada gaji dia sendiri, pekerjaan dia sendiri masing-masing. Jadi yang 70,000 ni eloklah sangat saya bagi, amalan saya tak banyak. Saya bagi pada mana katanya? Kan? Anak yatim, fakir miskin, tahfiz Al-Quran. Itulah kerja dia tiap bulan. Bertahun dah dia buat. Tak viral pun. Tapi ustaz ni yang korek. Ustaz ni yang menjaga tu, dia dapat maklumat tu. Gitu kan? Dia tak dedahkan diri dia pun. Cukuplah Allah Ta'ala redha. Cukuplah moga-moga Allah Ta'ala terima amalan sedekah aku ni. Allah Ta'ala pandang elok, lalu tak dipandang kesalahan-kesalahan aku yang lain-lain yang dulu yang aku buat. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan. Gitulah. Tuan-tuan, lagi satu kaedah tuan-tuan. Apabila kita melakukan sesuatu kesalahan, dosa di sisi Allah, maka kita keluarkan duit kita kadar yang kita mampu. Ya Allah, ini RM1, RM2, aku kafarahkan kesalahan aku tadi yang aku buat. Aku melihat benda yang kau larang. Ini kafarah denda diri aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Denda masuk dalam tabung. Yang sedekah subuh. Yang ini kafarah. Ada satu lagi juga, sesetengah orang soleh dia buat. Ya Allah, malam tadi aku lena sangat sampai tak terjaga bangun tahajud. Aku tahu tahajud itu boleh aku qada. Tetapi ya Allah, aku kafarahkan benda sunat yang aku tertinggal tu. Inilah kafarah aku. Buat juga. Banyaknya sedekah dia. Sedekah subuh buat, kafarah tertinggal yang sunat buat, kafarah melakukan dosa maksiat pun buat. 3 kafarah sekali dia buat. Sedekah subuh dah 2 kafarah. Itulah. Subhanallah. Biarlah hati tu rasa lapang. Biar lapang. Clear. Macam tu kan. Ada orang yang buat macam tu tuan-tuan. Silakan kalau kita mampu nak buat. Itu ya. Baik. Maka takutilah neraka itu dengan menyediakan diri dari sekarang dengan amalan yang boleh membawanya kepada syurga dan menjauhkan dirinya dari siksa neraka. Jangan lupa tuan-tuan, daripada kita bersedekah, kita jangan lupa adik-beradik kita yang susah. Mak ayah kita memang di dalam tanggungjawab kita. Adik-beradik kita memang bukan di dalam tanggungjawab, tetapi tetap akan ditanya di akhirat. Kamu menderma luar negara, adik-beradik kamu yang susah kamu biarkan. Khawatir. Asbab-asbab yang begini kadang-kadang tuan-tuan, hajat kita yang kita minta doa dengan Allah, Allah Ta'ala tahan. Sebab kita tak beradab dengan adik-beradik kita yang susah. Itu di antaranya tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita diuji dengan sakit. Rupa-rupanya ada hak orang lain, hak adik-beradik untuk disantuni. Kita tak sempurnakan. Gitulah. Baik. Bersabar itu tangga segala kejayaan. Sabar ni tuan-tuan, daripada kita awal-awal lahir sampailah kita mati. Walaupun kita faham sabar manusia itu ada had limit dia. Betul. Kan? Tetapi kalau kita nak respon dengan sesuatu perkara yang kita tidak suka, respon dengan kadar yang ditentukan oleh syarak. Bukan respon dengan nafsu kita. Begitu. Memang nafsu kita akan ada sifat marah tu, tapi kawallah dia, jangan sampai melampaui. Kalau melampaui sifat marah itu, berdebat umpama contohnya, atau tak puas hati dengan seseorang, lalu dia marah dengan cara yang melampau, itu tanda munafik. Baik. Berkata Sidi Syekh, qala mu'allifu qaddasallahu sirrah. Berkata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani lagi, hanya saja orang yang bakal memperoleh apa yang ada di sisi Allah itu dengan bersabar. Apa benda apa yang ada di sisi Allah tu? Redha Allah, keampunan Allah, syurga Allah. Orang yang banyak sabar di atas dunia dengan kerenah orang lain, tekanan daripada orang lain dan sebagainya, habuan yang dia akan dapat, itulah dia di antaranya. Itu kan? Tak dinafikan. Kan? Ada benda-benda yang kadang-kadang kita sendiri tewas. Betul. Kan? Sesalah balik, taubat. Gitu ya. Sebab itulah Allah Ta'ala meneguhkan, yakni memperkuatkan perintahnya dengan memperbanyakkan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Lagi, kan, iman itu juga
Sabar itu as-sabru nisfu minal iman. Sabar-sabar itu setengah daripada iman. Sebagian ulama menyatakan bahawa setengah-setengah itu setengah 50%. Setengah-setengah menyatakan setengah itu maksud sebahagian. Tapi tuan-tuan, kita dalam hidup di dunia ni, kesabaran kita diuji banyak sudut. Macam-macam lah. Perangai pasangan namanya suami, perangai pasangan namanya isteri, perangai anak-anak namanya anak-anak, perangai rakan, jiran, masyarakat, pimpinan. Oh ikutlah, itu cerita bab perangai. Belum cerita lagi bab ujian-ujian, musibah dan sebagainya. Semuanya menduga tahap sabar kita bagaimana. Itu dia kan. Itu sabar dalam hal-hal yang lain, luaran. Sabar yang di dalam diri kita, tahan diri daripada buat jahat, tahan diri daripada buat maksiat. Oh, ini yang paling struggle. Rupa-rupanya yang paling payah itulah yang besar pahalanya. Nak melakukan yang fardu-fardu, insya-Allah mudah. Kita dah biasa dah. Tetapi nak meninggalkan kejahatan kita, syahwat kita yang melampau, senang tak? Memang semua akan mengaku susah, Ustaz. Susah. Itulah dia. Itulah mujahadah yang paling hebat. Tanpa menafikan yang fardu perlulah dilakukan bersama. Itu kan? Tapi kalau kita dah berjaya tinggalkan namanya maksiat tangan, maksiat mata, maksiat lainnya tu, maka saat itulah baru kita terasa sembahyang kita mula terasa sedap. Sembahyang kita mula terasa khusyuk. Sembahyang kita mula terasa nak menitiskan air mata yang selama ini rasa kerah relax, macam tak ada rosa je. Itulah dia. Itulah dia. Cuba tuan-tuan azam, aku nak tahan mata aku daripada melihat maksiat 10 hari. Kan? Lepas tu rasa sedap, memang sedap. Tahan lagi, tambah lagi 10 hari. Tahan lagi jadi 30 hari. Saya cakap ni boleh lah ke depan ni. Kan? Tapi semua orang ada ujian masing-masing. Cuba tahan. Boleh ke? Boleh kalau kita nak minta pertolongan dengan Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amalkan zikir hauqalah ini tuan-tuan 100 kali sehari. Dapat buat 1000 pun lagi bagus. La hawla wa la quwwata illa billah. Selepas subuh. Sambil-sambil driving, sambil bawa motor pun tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Kan? Minta pertolongan. Ketika menyebut tu dalam hati tu menzahirkan, ya Allah, aku sangat-sangat mohon pertolongan daripada Engkau, bagi aku kekuatan, kan, untuk berjaya dalam usaha aku ni nak jadi orang baik. Aku tak ada kekuatan apa-apa, kan, mudaratnya banyak dan sebagainya. Bantu aku, kan, untuk sabar, bantu aku untuk taat, bantu aku untuk meninggalkan, menjauhi maksiat. Meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat tu. Kita tak ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Sungguh. Itu kan. Zaman mencabar. Zaman handphone. Bukan zaman telefon publik tu. Zaman handphone. Dunia semakin terbuka langitnya. Macam-macam benda ada. Baik. Dan ketahuilah bahawa kefakiran dan sifat sabar itu tidak mungkin berkumpul melainkan kepada hak orang mukmin. Situ dia. Kita nampak benda ni. Miskin dan sabar. Miskin orang yang berhajat kepada pertolongan. Miskin orang yang berhajat kepada harta. Ada orang yang berhajat pada harta, tetap usaha dan sebagainya, tetap juga miskin, dan dia taat dan dia sabar, maka dia masuk dalam kumpulan mukmin. Apabila dimasukkan ke dalam syurga kelak, maka dia 500 tahun mendahului kita lebih awal, tuan-tuan ya. Dia sabar dalam musibah, dia sabar dengan kesakitan dia sabar dengan kemiskinan dia. Usaha buat, tapi susah juga nak bangkit. Gitu ya. Ada orang diuji sedemikian. Ingatlah bahawa para pencinta Allah itu kerap dibala, kerap diuji. Namun begitu mereka tetap sabar. Kemudian mereka diilhamkan untuk melakukan bermacam kebajikan meskipun bala itu terus menimpa mereka. Dalam pada dia susah tu pun dia buat juga kebaikan yang lain. Gitu. Dia buat juga dalam kemampuan dia. Gitulah. Ada orang, aku sendiri gaji tak banyak mana, 800 saja sebulan. 800 duduk di bandar. Macam tuan-tuan, kategori miskin lah. Fakir. Kan? Kalau seisi keluarga miskin badan 3,000.
Tapi rasa-rasa 3,000 sekarang bukan miskin dah, fakir lagi bawah. Gitu kan? Barang naik, ayam nak naik lagi, ayam nak naik lagi. Betul kan? Macam-macam lah. Namun kalau orang yang sabar, maka dia beruntung lah. Dia beruntung. Tapi kalau orang yang respon dengan macam-macam gaya, silap-silap, dia tak masuk dalam kumpulan mukmin. Dah masuk waktu ke? Lagi seminit. Gitu kan? Maka kita ni sangat dituntut sabar. Banyakkan doa, usaha teruskan, usaha baik-baik. Mohon baik-baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nakkan kemurahan rezeki, tapi hadapkan semata-mata apa yang kita buat, apa yang kita baca itu hadap semata-mata kepada Allah. Suratul Waqiah setiap malam, insya-Allah Allah Taala buka pintu rezeki. Begitu juga solat sunat duha pun sama. Tapi hadapkan fokus bukan kerana rezeki, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan ya. Semoga ada natijah yang terbaik akan datang. Kita akan bicara lagi tajuk-tajuk yang lain insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya nak maklumkan bagi sesiapa yang pernah menyumbang kepada tabung pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma, insya-Allah masjid tu akan mula dibina pada Februari ini, dan insya-Allah kontraktor yang telah terpilih daripada 16 kontraktor yang telah shortlisted adalah kontraktor yang telah pun membina Masjid Sendayan.